Isu kekemat ni apa cerita sebenarnya ni? Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama sekali terima kasih. Apabila mendengar berita tentang tular ada stokin yang bersulamkan kalimah Allah Subhanahu Wa Taala ini, memang perkara pertama dalam fikiran kita adalah perkara yang sangat biadab. Itu yang pertama sekali. Yang kedua, apabila pihak kekemat dengan melalui dia punya chairman dia dengan semua pengurusan dia konon-kononnya buat press conference untuk memohon maaf, kami sebagai rakyat Malaysia, umat Islam, tidak sewenang-wenangnya berkompromi untuk memaafkan pihak kekemat. Sebab yang pertama sekali, dalam press conference tersebut, mereka telah cuba untuk mengalihkan tumpuan kemarahan kita kepada sebuah syarikat yang kononnya yang membekalkan stokin tersebut. Sebagai tanggungjawab sebuah pasaraya ataupun sebuah kedai syarikat yang mengekalkan SOP yang begitu ketat. Bayangkan nak masuk satu produk dalam kedai mereka ni, bukan sewenang-wenangnya. Begitu ketat sekali dia punya tapisan, semua segala bagai. Tapi bila isu ni, senang-senang dalam press conference mereka menalakan kepada syarikat pembekal yang kononnya baru rakyat Malaysia belajar perkataan consignment. Ini bukannya consignment atau isu pembekal. Ini isunya syarikat yang menjual. Saya nak tegaskan kepada semua, terutama kepada kekemat, permohonan maaf anda tidak langsung diterima. NGO ataupun pihak influencer yang hadir semasa press conference anda tersebut, itu hanyalah sekadar wakil untuk dengar saja, bukan untuk mengatakan yang kami memaafkan. Dan saya memberi amaran kepada kekemat, tiada lagi kompromi tentang konon-kononnya daripada Ketua Pemuda UMNO Malaysia nak bagi tempoh 2 hari. Kami tak memaafkan. Ini adalah polemik untuk memberi tempoh dan konon-kononnya nak menaikkan banner ke seluruh negara untuk memohon maaf. Tidak mungkin. Kerana apa? Saya bagi satu asas saja. Kekemat tidak pernah juga menghormati umat Islam di Malaysia kerana mereka menjual arak di tempat yang terbuka dalam semua pasaraya mereka. Bila masa kekemat menghormati umat Islam? Bila masa? Jadi kalau ini berlaku, tak semena-mena kita minta maaf lah. Bila kalau tempat majoritinya umat Islam ramai di situ, dia buka kekemat, jual arak secara terbuka, itukah yang dinamakan menghormati umat Islam? Tak ada. Jadi saya cakap terus terang dengan kekemat, boykot, tetap boykot. Kami ban sampai bila-bila. Maknanya tak ada kompromi. Sebagai pengajaran bukan pada kekemat, tetapi kepada semua golongan bukan Islam, pengusaha-pengusaha perkhidmatan apa saja dalam negara ini, jangan cabar. Kekemat adalah mangsa yang pertama. Kita nak tengok mana lagi syarikat-syarikat yang biadab, terutama sekali golongan-golongan syarikat-syarikat yang belakangnya ada syarikat-syarikat judi, yang kita takkan kompromi. Konon-konon baru-baru ini mereka merayu jangan boykot Starbucks kerana merugikan rakyat Malaysia. Mereka siapa? Ni kita nak bagi tahu, rakyat Malaysia mungkin agak penakut nak bertindak, tapi kami bercakap, kami buat. Kami takkan kompromi. Ini isu bukan agama Islam. Ini isu kalimah Allah Subhanahu Wa Taala. Ini Tuhan. Jadi bayangkan rakyat Malaysia lain yang bukan agama Islam, kalau Tuhan anda diletakkan di kaki, apa perasaan anda? Boleh anda terima? Sebab itu kami marah. Kami marah. Tapi kami tidak akan melakukan tindakan-tindakan yang tidak masuk akal. Mudah saja. Tutup syarikat, berambus daripada negara ni. Itu saja daripada saya. Jadi NGO yang hadir pada KC itu tak ada mandat daripada majoriti NGO Tak, lah. dia NGO dan juga influencer-influencer yang pergi pada press conference kekemat adalah yang bukan mewakili rakyat Malaysia, umat Islam khususnya. Mereka hanya pergi untuk mendengar saja. Kalau mendengar, kami menerima. Tapi sampai hari ini, saat ini, saya tak tengok apa-apa kenyataan rasmi daripada NGO-NGO dan influencer tersebut. Malah ada salah seorang influencer yang saya bermesej dengan beliau. Beliau suruh saya hold dulu. Saya cakap apa? No. Tak ada kompromi. Ni saya nak bagi tahu kerana nama Allah, kita umat Islam sanggup lakukan apa saja. Itulah baru nilainya iman seseorang.
InsyaAllah. Mungkin pihak tuan akan ikut jejak langkah pemuda UMNO atau lapor polis. Kita cakap terang, ada dua pihak yang saya ingin pertikaikan. Kepada Ketua Pemuda UMNO Malaysia, kami umat Islam mengucapkan terima kasih kerana begitu sensitif dan segera mengeluarkan kenyataan. Ini patut dicontohi oleh semua parti-parti Islam dan Melayu. Sampai hari ini saya tak dengar lagi lah selain daripada Ketua Pemuda UMNO Malaysia. Yang pertama. Yang kedua, mana perginya Menteri Agama Islam kita? Saya menunggu. Tapi malangnya minta maaf cakap lah, agama ni jadi permainan. Saya anggap sebagai permainan kerana mana kenyataannya, ketegasannya. Ini kalimah Allah. Dan yang kedua yang saya sedang menunggu lagi adalah pihak KPDN. Dan kalau betul lah stokin itu diimport daripada luar, custom, apa khabar? Kalaulah senaskah Al-Quran yang dicetak di luar negara dengan begitu mudah disekat untuk dimasuk dalam Malaysia, ini stokin bersulam. Syarikat kilang pengimport, pengeksport, sama macam kes Matahari. Import kurma daripada Israel, macam mana boleh lepas? Mana custom? Custom buat kerja ke tak buat kerja? Jadi itu saya tanya, bukan saya sindir, bukan saya nak buat fitnah. Saya tanya, custom buat kerja atau tidak? Jadi saya bagi amaran sekali lagi, saya mewakili majoriti umat Islam di seluruh negara. Bukanlah kita ni terpaling kuat agama, tapi kita yang paling sensitif apabila Allah diganggu dan dihina. InsyaAllah daripada saya. Johor, bukan import. Kilangnya. Dan lebih menjijikkan lagi, saya nak bagi tahu kepada anda semua, lebih menjijikkan lagi yang kita rasa memang satu penghinaan apabila kilang tersebut mengeluarkan kenyataan media permohonan maaf tanpa letterhead. Macam seolah-olah dah draft siap-siap. Seolah-olah macam dah draft siap-siap. Statement daripada KK Mat keluar, ke permohonan maaf tu dah keluar. Makna macam ada something yang tak kena lah. Ada sesuatu yang tak kena lah. Saya minta KPDN dan juga pihak pejabat Menteri Agama Islam, tolong semak lah. Tolong semak. Jangan sampai maruah kita dipijak kaki. Ini Allah. Ini bukan benda. Ini Allah, Tuhan kita. Kecuali Menteri Agama ada Allah lain lah. Alright.